Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada hari ini, saya akan menyelesaikan tugasan 2 pentaksiran berterusan bagi subjek Sirah Nabawiyah dan Tarikh Islami. Tajuk video ataupun tajuk tugasan yang akan saya bentangkan pada hari ini ialah metodologi kepimpinan Khalifah Ali bin Abi Talib dalam menyelesaikan konflik berpandukan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama yang diberi Muhammad Amar Zahim bin Osman dari kelas PT1 S208. Selain itu, setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah Ustaz Muhammad Maudi Azli yang telah banyak membantu dari segi menyediakan isi bagi pembentangan pada kali ini. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, marilah kita mengenali sedikit biodata tentang Khalifah Ali. Nama beliau ialah Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau dilahirkan di Mekah kira-kira 10 tahun sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ialah orang yang pertama masuk Islam daripada kalangan kanak-kanak. Sebahagian riwayat mengatakan bahawa ketika beliau masuk Islam, umurnya baru 10 tahun. Beliau juga merupakan sepupu dan menantu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkahwin dengan Fatimah Az-Zahra yang merupakan puteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi khalifah Islam keempat setelah kematian Khalifah Sayyidina Uthman yang mati dibunuh. Namun begitu, pelantikan Ali tidak berlaku secara serta-merta. Pada awalnya, Ali enggan menerima desakan orang ramai termasuk Az-Zubair bin Al-Awwam dan Talha bin Ubaidillah supaya beliau diangkat menjadi khalifah. Pada akhirnya, umat Islam telah bersetuju untuk melantik Khalifah Ali sebagai khalifah yang seterusnya. Tempoh pemerintahan beliau dari tahun 656 Masihi sehingga tahun 661 Masihi. Pemerintahan Ali bin Abi Talib sebagai Khulafa' Ar-Rasyidin yang keempat mempunyai signifikan yang tersendiri terhadap perkembangan dunia Islam. Namun begitu, fasa pentadbiran beliau dipenuhi dengan konflik dan cabaran politik yang pelbagai sehingga mencetuskan fenomena politik yang fundamental dalam catatan sejarah. Bagaimana boleh terjadinya konflik dan pergelutan politik pada zaman pemerintahan Khalifah Ali ini? Pergelutan politik ini bermula daripada zaman pemerintahan Khalifah Uthman lagi, ianya disebut dengan Al-Fitnah Al-Kubra, iaitu bencana besar dalam kalangan umat Islam. Pada ketika itu, umat Islam berpecah kepada 3 golongan, iaitu golongan pertama yang berpihak kepada Ali bin Abi Talib. Kedua pula ialah golongan yang berpihak kepada Muawiyah dan yang ketiga ialah bersifat neutral, iaitu mengambil jalan pertengahan untuk tidak memihak kepada satu daripada 2 golongan tersebut. Terbunuhnya Uthman bin Affan adalah disebabkan masalah politik juga. Kelompok pemberontak yang tidak senang dengan para gubernur yang dilantik oleh Uthman dan kebijaksanaannya menuntut agar khalifah ketika itu meletakkan jawatan. Tetapi Uthman enggan melakukan demikian. Keengganan Uthman melakukan tuntutan daripada kelompok itu membuatkan mereka marah dan akhirnya beliau terbunuh di rumah ketika sedang membaca Al-Quran. Natijahnya, kematian Uthman telah menyebabkan huru-hara dalam kalangan kaum muslimin yang menyebabkan banyak jiwa yang terkorban dalam kalangan pemuda muslim. Pembunuhan yang bermotif politik atas diri Uthman memberi impak yang panjang terhadap sejarah Islam sesudahnya, yang kemudian membuka pintu perpecahan antara kaum muslimin. Jadi, perpecahan antara kaum muslimin itu berlarutan sehingga Khalifah Ali mendapat takhta untuk menjadi khalifah yang keempat. Antara konflik yang dapat kita lihat yang berlaku ketika pemerintahan Khalifah Ali ialah konflik antara Aisyah dan Abi Talib, Perang Jamal, Perang Dahrawan, Perang Siffin dan kemunculan puak Khawarij. Baiklah, sekarang kita akan lihat kepada metodologi yang digunakan oleh Khalifah Ali. Yang pertama kita dapat lihat iaitu metodologi dengan cara bermusyawarah. Seperti mana firman Allah dalam surah Asy-Syura ayat 38 yang membawa maksud, dan juga lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang menyahut dan menyambut perintah Tuhannya serta mendirikan sembahyang dan sempurna. Dan sesungguhnya dan urusan mereka dijalankan secara bermusyawarah sesama mereka, dan mereka pula mendermakan sebahagian daripada apa yang kami beri kepadanya.
Dalam ayat ini kita dapat melihat Allah menyeru, Allah berkata lebih baik kita bermusyawarah sesama kita untuk menentukan sesuatu. Jadi Khalifah Ali ni dalam seperti mana peristiwa-peristiwa konflik yang saya ceritakan sebentar tadi, terdapat metodologi yang digunakan, metodologi bermusyawarah ataupun mesyuarat antara pihak Ali dan pihak Muawiyah dan sebagainya. Seterusnya ialah metodologi melindungi wanita. Seperti mana dalam surah Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu pelindung bagi perempuan. Jadi peristiwa ini, metodologi ini dapat kita lihat dalam peristiwa perang Jamal, iaitu ketika Khalifah Ali bin Abi Talib tidak menyakiti langsung Aisyah radhiyallahu anhu walaupun mereka berada dalam perang. Okey. Jadi dekat situ kita dapat lihat, walaupun mereka berperang tetapi Khalifah Ali ni tidak langsung mencederakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu. Seterusnya metodologi yang digunakan ialah dengan cara bertabayun. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Hujarat ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan satu kaum kerana kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Peristiwa ini kita dapat lihat dalam peristiwa perang Jamal di mana pihak pembunuh Uthman bin Affan telah menyerang rumah kedua-dua belah pihak, iaitu pihak Aisyah dan juga pihak Ali, dan seterusnya menimbulkan salah faham di antara kedua-dua belah pihak. Dan Khalifah Ali menggunakan proses tabayun ataupun metodologi tabayun untuk mendamaikan, untuk mencari berita yang betul, sama adakah itu berlaku daripada serangan daripada Aisyah ataupun serangan daripada pihak Ali. Baiklah, metodologi yang seterusnya yang digunakan pakai oleh Khalifah Ali ialah dengan menasihati sesama Muslim. Seperti mana dalam hadis Nabi riwayat Muslim, agama itu nasihat. Kami bertanya, kepada siapa? Baginda bersabda, kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Kita dapat lihat pada peristiwa kemunculan pihak kaum Khawarij, iaitu ketika selepas perang Siffin, di mana umat Islam ketika itu keluar beramai-ramai daripada mentaati Ali. Jadi Ali telah menghantar Abdullah bin Abbas untuk menasihati mereka dan memberitahu mereka apa yang terjadi kepada mereka adalah hanya rekaan cerita daripada mereka sendiri. Di sini kita dapat lihat Khalifah Ali masih lagi cuba untuk menyelamatkan mereka daripada keluar daripada apa yang telah daripada tidak mentaati beliau dengan menasihati mereka. Tetapi malangnya terdapat banyak juga daripada antara mereka yang masih lagi tidak mentaati Ali dan seterusnya mengekalkan pegangan mereka untuk menjadi kaum Khawarij. Dan metodologi yang terakhir yang dapat kita lihat ialah iaitu mendamaikan saudara Muslim. Seperti mana dalam ayat Quran yang bermaksud, sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. Jika kita dapat lihat semua perang ataupun semua konflik yang berlaku pada pemerintahan Ali ini adalah semuanya berlaku di antara sesama Muslim sendiri. Jadi ianya adalah tidak baik untuk apabila terus berperang sesama Islam, dan itulah yang cuba diselamatkan oleh Khalifah Ali dengan meramaikan saudara Islam daripada mulanya daripada konflik antara Aisyah dan juga uh, Saidina Ali sendiri sehinggalah kepada perang Nahrawan. Jadi kita pergi kepada pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Talib. Boleh saya katakan yang nasib Khalifah Ali sama seperti Khalifah Osman, di mana kematian mereka melalui cara dengan pembunuhan. Jadi peristiwanya ia berlaku pada malam 17 Ramadan tahun ke-40 Hijrah, di mana Ali bin Abi Talib telah ditusuk oleh Ibnu Muljam dengan menggunakan pedang menembisi kening dan dahinya ketika mengambil wuduk lalu repah. Ibnu Muljam merupakan daripada golongan puak Khawarij, dan selepas 3 hari daripada peristiwa tersebut, maka Ali bin Abi Talib telah meninggal dunia pada 20 Ramadan tahun ke-40 Hijrah ketika berusia 63 tahun. Dengan kewafatan tersebut, maka pemerintahan Ali bin Abi Talib selama 4 tahun 9 bulan
telah pun menandakan berakhirnya tampuk kepimpinan oleh Khulafa' Ar-Rasyidin. Jadi kita pergi kepada kesimpulan. Kesimpulannya, pemerintah zaman pemerintahan Ali ini dipenuhi dengan konflik yang berlaku dalam dimensi politik dan pentadbiran. Hal ini disebabkan kerana Ali ketika pemerintahan Ali, dia mewarisi konflik yang telah wujud daripada pemerintahan sebelumnya, iaitu pemerintahan Saidina Osman bin Affan. Maka Ali bin Abi Talib menjawat jawatan sebagai khalifah dan situasi rakyat yang kurang stabil. Konflik-konflik politik yang tercetus adalah disebabkan faktor sensitiviti hak dan juga keagamaan yang melibatkan isu pembunuhan Osman bin Affan. Rentetan itu, pelbagai pihak mula berperanan dalam menangani isu tersebut dari perspektif dan cara masing-masing sehingga mencetuskan konflik yang amat rumit sekaligus melibatkan setiap lapisan rakyat. Maka pelbagai langkah dan strategi yang telah dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Talib dalam rangka mendepani cabaran semasa menjalankan fasa pemerintahannya serta merupakan ijtihad politik yang amat cemerlang. Justru jika dianalisis dan difahami secara teliti konflik-konflik yang berlaku, Ali bin Abi Talib sebagai khalifah bermaksud memulihkan kestabilan segenap aspek yang sedang berlaku sebelum menjalankan penyelidikan dan penyiasatan terhadap pembunuhan Uthman bin Affan secara giat. Sekian saja daripada saya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.